Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanbim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini kita sudah berada pada 5 Zulhijjah 1444 Hijrah. Kita sedang berada pada hari-hari terbaik untuk melakukan amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang dilakukan amal saleh padanya yang lebih dicintai Allah Ta'ala selain daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau kita melakukan amal-amal ibadat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, ganjaran dia melebihi daripada apa yang kita dapat pada hari-hari yang lain. Maka ada sekurangnya 3 sebab nilai amal ibadat kita ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dilihat siapa yang melakukan amal ibadat itu. Maka orang alim dengan orang jahil berbeza ganjaran ibadat yang mereka dapatkan. Maka salat orang yang berilmu dengan salat orang yang tak berilmu, ganjaran yang mereka dapatkan adalah tak sama. Yang kedua, amalan itu ditinggikan Allah Ta'ala ganjarannya dilihat di mana dilakukan amalan tersebut. Sebagai contoh, orang yang sembahyang dekat rumah dengan orang yang sembahyang dekat masjid ataupun surau, ganjarannya tak sama walaupun sama-sama sembahyang. Kenapa? Kerana keutamaan tempat tadi memberikan ganjaran yang lebih. Kemudian yang ketiga, ditentukan bila dilakukan. Maka apabila satu amalan dilakukan pada waktu-waktu yang mempunyai keutamaan seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ganjaran amal kebajikan tersebut melebihi daripada apa yang didapat pada hari-hari ataupun bulan-bulan yang lain. So, oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, mari sama-sama kita tingkatkan amal-amal soleh kita, kerana ganjaran amal ibadat pada bulan ini, khasnya 10 hari pertama ni, melebihi daripada hari-hari ataupun bulan-bulan yang lain. So, salah satu amalan yang paling digalakkan pada bulan Zulhijjah ni ialah khasnya pada 10 Zulhijjah dan masih dibolehkan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ialah melaksanakan ibadat korban ataupun menyembelih korban. Ibadat korban ni sebagaimana kita sedia maklum, ia adalah satu ibadat yang dibawakan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya Ismail. Maka ibadat korban itu termasuk daripada sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana para ulama membahaskan hikmah di sebalik pensyariatan ibadat korban, salah satunya ialah ihya'u sunnati Ibrahim alaihi salam, iaitulah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam mengorbankan Ismail, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat bermula daripada ayat 100 sampailah ayat 107, ya. So, tajuk kuliah kita pada subuh ni ialah
ibrah ataupun pengajaran daripada korban Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita melihat kisah korban itu, kita lihat sedikit ke belakang. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ni seorang nabi yang agak lama mendapatkan anak. So sepanjang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menginginkan untuk dapat anak, baginda sentiasa berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat 100 surah As-Saffat, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, yang bermaksud, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang salih. Lalu kemudian pada ayat 100 Allah Ta'ala sebut, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, lalu kami berikan kepadanya khabar gembira mendapat seorang anak yang penyabar. Ada satu pengajaran penting bagi kita dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ternyata untuk mendapatkan anak yang saleh tu, untuk mendapatkan anak yang baik tu, untuk mendapatkan anak yang penyabar tu, seperti mana Ismail alaihi salatu wassalam, ia bukan sahaja didikan selepas lahir, bahkan sejak sebelum lahir mesti dilakukan usaha, iaitulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh, maka salah satu perkara yang mesti kita lakukan ialah berdoalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya Allah kurniakan kita anak yang saleh. Maka para ulama mengatakan, kalau nak minta anak dengan Allah Ta'ala, jangan sekadar minta anak. Kadang-kadang setengah orang oleh kerana dia sudah begitu lama merindukan anak, begitu lama menginginkan kehadiran anak, lalu yang dia minta kepada Allah Ta'ala hanya anak sahaja. Macam mana dia supaya dapat anak? Tetapi dia terlupa meminta supaya Allah Ta'ala kurniakan anak yang saleh. Sepatutnya kalau kita minta anak dengan Allah Ta'ala, mintalah sebagaimana Ibrahim AS meminta kepada Allah, iaitulah Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku anak yang saleh. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim AS sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat 101, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, maka kami sampaikan khabar gembira kepada Ibrahim, kata Allah, بِغُلَامٍ halim, bahawa Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan anak yang sangat penyabar, anak yang sangat saleh, iaitulah Ismail alaihi salatu wassalam. Baik, seterusnya pada ayat 102 Allah Ta'ala sebut, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Kata Allah, maka ketika mana anaknya, maksudnya anak Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, sampai kepada peringkat usia yang membolehkan dia untuk berusaha bersama-sama dengan ayahnya, maknanya Ismail pada ketika itu sudah pun besar, sudah hampir kepada usia dewasa. Maka saat itu Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Sebelum kita melihat tentang korban dekat sini,
ada lagi pengajaran penting bagi kita atau qudwah, contoh yang boleh kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuba kita perhatikan. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berbicara dengan anaknya, Ibrahim memanggil anaknya dengan panggilan Ya Bunai. Ya Bunayya ni adalah panggilan kepada anak. Tetapi panggilan Ya Bunayya ini adalah panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka pengajaran bagi kita daripada sini ialah, kalau kita ingin mendidik anak yang lembut, ingin mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh, salah satu cara yang mesti kita lakukan ialah berbicaralah mereka, panggillah mereka dengan panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang, supaya hati mereka tidak menjadi keras, supaya hati mereka tidak suka menentang kepada kedua ibu bapa mereka. Ibrahim memilih memanggil anaknya Ya Bunai, wahai anakku. Ya. Kemudian Ibrahim mengatakan, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu daripada Allah Ta'ala dalam mimpinya. Mimpi bagi para nabi adalah juz'um minan nubuwah. Mimpi itu satu bahagian daripada kenabian. Maka mimpi dalam Islam terbahagi kepada 3. Satu, ru'yatum minallah. Mimpi yang memang datang daripada Allah. Maka mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dekat sini, ini bukan mimpi yang datang daripada syaitan. Bukan mimpi yang datang daripada lain-lain, tetapi ini adalah mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada mimpi minasyaitan, yang datang daripada syaitan. Dan yang ketiga, ada mimpi hadithun nafs, mimpi yang datang daripada diri kita sendiri, oleh kerana mungkin kita baru saja melihat sesuatu, membicarakan sesuatu, lalu terbawa sampai ke dalam mimpi tidur. So, kita tidak boleh menghukum semua mimpi itu sama. Ada setengah orang begitu mudah mengatakan, oh, itu sekadar mimpi saja. Islam membahagikan mimpi kepada 3. Ada mimpi yang memang kita kena tolak dan tidak boleh mempercayainya, dan kita kena berlindung kepada Allah Ta'ala daripada mimpi tersebut. Namun demikian, ada mimpi yang mesti kita terima, dan mimpi itu benar, ia adalah satu perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi melihat bahawa Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya, dan Ibrahim alaihi salam benar-benar faham bahawa ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Ibrahim, walaupun tahu bahawa itu adalah perintah daripada Allah, Ibrahim masih bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara. Ya, fikirkanlah apa pendapatmu, hai anakku. Ibrahim minta pendapat kepada anaknya. Fanzur madza tara, apa pandanganmu? Padahal Ibrahim alaihissalam sudah pun tahu bahawa mimpi yang dia lihat merupakan wahyu daripada Allah, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Ibrahim menyembelih anaknya. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini? Betapa penting kita untuk berbicara dengan anak-anak kita. An natahawar ma'a abna'ina. Sangat penting kita untuk berbicara dengan anak-anak kita, untuk bertukar pendapat dengan anak-anak kita, hatta fil umuril muslimah, walaupun dalam perkara yang sepatutnya kita kena tunduk. Kama fa'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'a ibnihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anaknya Ismail. Walaupun itu adalah perkara yang mesti ikut dan Ibrahim faham dengan itu, tetapi Ibrahim alaihi salam sebagai ayah masih berkata kepada anaknya, fanzur madza tara.
Apa pendapatmu? So ini memberi pengajaran bagi kita betapa penting seorang ayah terutama membangun komunikasi yang baik dengan anak, selalu berbicara dengan anak, meminta pendapat anaknya. Baik, lalu kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjawab, qala ya abatif'al ma tu'mar. Ismail alaihi salam mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Ismail alaihi salatu wassalam faham pada ketika itu bahawa mimpi yang dilihat oleh ayahnya bukan mimpi biasa, tetapi itu adalah mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan Ismail tanpa rasa ragu menyatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Ismail alaihi salatu wassalam boleh mengatakan begitu? Padahal kalau Ibrahim alaihi salam menyembelihnya sebagaimana yang dilihat Ibrahim dalam mimpinya, maka yang akan melayang adalah nyawanya. Kenapa boleh begitu? Pandangan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Ismail alaihi salatu wassalam telah mendapat didikan iman daripada ayahnya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa penting tarbiyatul walad, pendidikan anak, ya, tarbiyatan imaniyah, dengan pendidikan iman. Sangat penting sejak daripada kecil lagi anak-anak kita didik dengan pendidikan iman. Kayatamassak bidinihi, supaya dia bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada agama dia. Wala yabta'idu an ma amarahu Allah, dan supaya dia tidak menjauhkan daripada apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan ketika mana dia sudah besar. Jadi sejak daripada kecil didik betul-betul dengan didikan iman, supaya dia bersungguh-sungguh berpegang kepada agama dia dan dia tidak meninggalkan apa sahaja yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun nanti dia sudah besar. Maka oleh kerana itu Ismail alaihi salam berkata kepada ayahnya pada ayat ini, if'al ma tu'mar, lakukanlah wahai ayah apa yang diperintahkan. Ala rabbi min sighri sinnihi, walaupun pada ketika itu Ismail masih sangat muda, baru lepas kanak-kanak, usia remaja. Falau lam yurabbi alaihi mahabbatallah wa ta'atihi lamastaslama li amrillah. Seandainya Ibrahim alaihi salam tidak mendidik Ismail anaknya untuk mencintai Allah, untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka sudah pasti Ismail tidak akan tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala itu. Namun oleh kerana Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah pun mendapatkan pendidikan iman yang sangat dalam daripada ayahnya sejak daripada kecil lagi, maka Ismail alaihi salam faham bahawa apa yang disampaikan oleh ayahnya merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala dan tidak ada pilihan terhadap wahyu Allah, terhadap perintah Allah, melainkan untuk taat. Oleh kerana itu, tanpa rasa ragu, Ismail mengatakan kepada ayahnya, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah engkau akan mendapati daku, hai ayahku, minas sabirin, termasuk daripada kalangan orang-orang yang sabar. Sebelum Ibrahim alaihi salam menyatakan bahawa dia akan bersabar, sebelum Ismail alaihi salam mengatakan bahawa dia akan sabar, Ismail terlebih dahulu mengatakan satajiduni insyaallah. Dia menyatakan insyaallah. Kenapa demikian? Kerana untuk bersabar itu bukan perkara yang mudah. Maka sabar itu mudah untuk kita ucapkan,
tetapi begitu berat untuk diamalkan. Sehingga kan Ismail alaihi salam, seorang Nabi dan Rasul Allah Ta'ala sekalipun, sampai mengucapkan insya Allah. Ya, maka kita penting untuk sentiasa mengucapkan insya Allah dalam setiap apa jua yang kita janjikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan pernah mengatakan terhadap sesuatu, esok aku akan buat, nanti aku akan begini, nanti aku akan begitu, illa ayyasha Allah, melainkan ucapkanlah insya Allah. Ya, kerana kita tidak dapat memastikan sesuatu pada masa yang akan datang. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mempunyai kehendak. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kita dapat melakukan satu perkara itu, maka kita dapatlah lakukan. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka kita tidak akan pernah dapat melakukan itu. Dan ucapan insya Allah sebenarnya mengandungi makna doa, supaya kita dapat menunaikan apa yang kita janjikan dengan kehendak dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, insya-Allah engkau akan mendapati daku termasuk daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan kepada kita bahawa as-sabaru 'alal awamir, ya, sabar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu bukan hanya dalam perkara musibah atau ketika mana kita menghadapi musibah, ya, tetapi termasuk juga sabar ketika mana menjalankan perintah Allah Ta'ala. Bahkan kesabaran terberat itu bukanlah sabar ketika mana menghadapi musibah, tetapi bagaimana kita sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama membahagikan sabar kepada tiga. Yang pertama, sabarun 'inda ta'ah, sabar dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam ni. Sabar Nabi Ismail dekat sini, ini sabar dalam melakukan ketaatan. Tak mudah untuk melakukan ketaatan tu. Mesti ada cabaran. Di sana ada nafsu, ada syahwat, ada keinginan dunia, macam-macam. So kita tidak akan pernah dapat melakukan satu ketaatan sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, melainkan kita kena sabar. Maka Ismail dekat sini mengatakan, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Sabar yang kedua ialah sabarun anil ma'siyah, sabar daripada perkara maksiat, untuk tidak melakukan perkara maksiat yang diharamkan oleh Allah. Maksiat itu tampak begitu menggoda, tampak begitu menarik, tampak begitu indah. Kuat tarikan dia terhadap syahwat kita, nafsu kita. Tetapi kita kena sabar dengan menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala tu. Sabar yang ketiga baru sabarun indal musibah, sabar ketika mana menghadapi musibah. Kalau kita lihat daripada tiga sabar ini, sabar yang paling berat sesungguhnya ialah bagaimana kita sanggup sabar dalam perkara ketaatan kepada Allah. Maka kita perlu belajar daripada kisah Ismail alaihi salatu wassalam, bagaimana sabarnya dalam mentaati Allah Ta'ala. Bahkan ketika mana nyawanya sekalipun yang diminta, dia sabar untuk melakukan itu. Kita kadang-kadang bukan banyak pun yang Allah Ta'ala minta. Tidak sampai Allah minta kepada kita sebagaimana yang Allah minta kepada Ismail alaihi salam. Tetapi kesabaran kita dalam melakukan ketaatan begitu sedikit, begitu kurang. Maka pengajaran penting bagi kita daripada sini, tingkatkan kesabaran kita terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguhlah dalam bersabar melakukannya,
kerana kita tidak akan pernah dapat melakukan ketaatan itu dengan baik melainkan kita sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, kemudian pada ayat 103 surah As-Saffat ini Allah Taala pun menyatakan, "Falamma aslama wa tallahu liljabin." Akhirnya Ismail, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam aslama. Mereka berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Ibrahim berserah diri terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anak yang paling disayang, dicinta, dirindu. Pada masa yang sama, Ismail alaihi salam telah berserah diri kepada Allah Ta'ala walaupun nyawanya mesti melayang. Maka dekat sini ada satu pengajaran bagi kita. Pentingnya at-taslimu liqada'illah. Betapa penting kita untuk tunduk, berserah diri terhadap setiap ketetapan Allah Ta'ala. As-sam'u wa ta'ah lillah ala ragmi min su'ubatihi. Pentingnya kita untuk taat kepada Allah Ta'ala walaupun dalam perkara yang kita rasa ini begitu berat. Ya, jangan bantah, jangan debat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang perintah daripada Allah, jangan kita bertanya, kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti sekian? Kenapa mesti di sana? Tak boleh ini untuk kita lakukan. Kalau dah datang perintah daripada Allah Ta'ala, maka kita mesti at-taslim liqada'illah. Mesti berserah diri terhadap ketetapan Allah Ta'ala itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Walaupun perkara ini tidak mudah, sungguh sangat berat. Bagaimana seorang ayah mesti mengorbankan anak, dan bagaimana seorang anak mesti mengorbankan dirinya, berpisah daripada ayahnya. Tetapi oleh kerana ini adalah perintah daripada Allah, ini adalah wahyu daripada Allah, mereka berdua aslama wa tallahu lil jabin. Mereka berdua berserah diri bulat-bulat untuk menjunjung perintah Allah Ta'ala itu. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam pun mula merebahkan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk kemudian disembelih. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 104 surah As-Saffat, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak menyembelih anaknya Ismail, Ibrahim sudah berserah diri bulat-bulat terhadap perintah Allah Ta'ala itu. Begitu pula dengan Ismail sudah berserah diri bulat-bulat. Ya, sudah hampir Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya, maka datang seruan daripada Allah Ta'ala, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim," kata Allah, "qad saddaqta ar-ru'ya." Sesungguhnya engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Ini salah satu kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jua ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Ibrahim, Ibrahim alaihissalam sentiasa berjaya melalui ujian itu. Termasuklah ketika mana Ibrahim diuji Allah dengan anak yang paling dia sayang. Ibrahim alaihissalam tetap lulus. Ibrahim tetap mengutamakan cintanya kepada Allah berbanding kepada anaknya sendiri. Inilah salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat satu gelaran Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Ibrahim alaihissalam ni seorang nabi dan rasul Allah yang lebih mengutamakan cintanya kepada Allah daripada apapun. Hatta anak yang paling disayang, yang lama dirindu, ditunggu, ketika mana Allah Ta'ala minta untuk dia sembelih, Ibrahim tetap
melakukannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah Ta'ala menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimah, fa'atammahun. Ibrahim alaihi salam dapat menyempurnakan setiap ujian-ujian yang datang daripada Allah Ta'ala. Maka ujian iman itu sentiasa ada. Ujian iman itu sentiasa ada. Allah Ta'ala nak tengok seberapa besar cinta kita kepada Allah. Dan perlu untuk kita ketahui, ujian, dugaan Allah Ta'ala datangkan bukan kerana Allah Ta'ala benci dengan kita, bukan kerana Allah Ta'ala marah dengan kita. Malah ujian itu Allah Ta'ala datangkan kerana Allah Ta'ala sayang dengan kita. Maka ada disebut di dalam satu riwayat, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Ta'ala cinta dengan seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan datangkan pelbagai ujian kepada dia. Kenapa? Allah Ta'ala nak tengok tahap mana hamba ini sayang dengan Allah, tahap mana hamba ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba boleh melalui setiap ujian itu dan membuktikan bahawa kecintaan dia kepada Allah Ta'ala lebih besar berbanding kepada selainnya, maka Allah Ta'ala akan tinggikan darjatnya, Allah Ta'ala akan muliakan dia, Allah Ta'ala akan harumkan namanya, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat ini, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini hanyalah satu ujian yang nyata, kata Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak menginginkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Namun demikian, perintah itu Allah Ta'ala datangkan kepada Ibrahim alaihissalam hanya sekadar Allah ingin menguji Ibrahim alaihissalam. Maka pengajaran bagi kita daripada sini, ikhtibarun minallahi tabaraka wa ta'ala li sayyidina Ibrahim, ujian daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ni, ya, li'annahu khalilur rahman, kerana Ibrahim ni adalah kekasih Allah. Arada ayyamtahina qalbah, Allah Ta'ala hendak menguji hati Nabi Ibrahim, ya, ba'da ta'alluqihi asyadid bi ibnihi Ismail. Selepas hati Nabi Ibrahim ini begitu kuat terpaut kepada anaknya Ismail. Jadi selepas Ibrahim mendapat anak Ismail, Ibrahim begitu sayang dengan Ismail. Ibrahim begitu cinta dengan Ismail alaihi salatu wassalam, kerana Ismail ni begitu lama diinginkan, dirindukan oleh Ibrahim. Maka ketika mana Ismail lahir, mulai membesar, hati Ibrahim begitu kuat terpaut dengan anaknya ni. Maka Allah Ta'ala tidak menginginkan itu. Allah Ta'ala ingin supaya hati Ibrahim lebih terpaut kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala datangkanlah satu ujian, dan daripada ujian ni Allah Ta'ala nak tengok apakah hati Ibrahim lebih kuat kepada anaknya Ismail ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kita juga dalam menjalani hidup ni, kadang-kadang ujian tu Allah Ta'ala datangkan kepada kita bukanlah kerana Allah Ta'ala ingin mencederakan kita, bukan kerana Allah Ta'ala ingin menjatuhkan kita, bukan kerana Allah Ta'ala ingin membuat kita susah hati, tidak. Tetapi kerana Allah Ta'ala nak tengok tahap mana sebenarnya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, tahap mana kita punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kita lulus, maka maqam kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat 107, wa fadainahu bi dhibhin azim.
dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang sangat besar. Jadi pada ketika itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala tebus Ismail alaihi salam yang hendak disembelih oleh Ibrahim bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar, dengan kibash, dengan kambing yang sangat besar. Allah Ta'ala gantikan. Apa pengajaran bagi kita daripada sini? Antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah daripada sini bahawa ketika mana kita taat kepada Allah, sanggup mentaati Allah dalam perkara yang sebenarnya hati kita tak begitu berkenan ataupun kita rasa begitu berat untuk melakukan itu, percayalah, fa innallaha sayu'awwiduhu khairan, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah kita rasa berhitung sangat ya dalam berkorban kepada Allah. Allah Ta'ala pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ibrahim AS hendak menyembelih Ismail, kemudian Allah Ta'ala ganti bidhibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Sekarang ni kita melakukan ibadat korban, insya-Allah pada 10 Zulhijjah kita melakukan ibadat korban. Jangan rasa berat untuk buat korban. Jangan nak berhitung sangat buat korban tu. Percayalah, sayu'awwiduhu khairan, Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan buat korban, mungkin ada yang 700, ada yang 800, bahkan mungkin ada di bawah itu lagi ya. Jangan kita berhitung sangat. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik apabila kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, semata-mata nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pengajaran-pengajaran penting bagi kita daripada kisah korban Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail. Mudah-mudahan ini dapat kita contohi, kita ambil pengajaran-pengajaran daripadanya untuk kita jadikan pedoman hidup, kita amalkan dalam kehidupan kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga seperti anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Saya ingat sekadar ni saja kuliah kita pada subuh ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.